Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala beri dan kurnia kepada kita. Pertama kali saya terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga kepada yang juga atur ataupun nazim mudi bagi Dewan Syekh Daud yang mana bagi peluang kepada saya boleh saya hadir pada tempat yang mudah-mudahan yang kita harap bahawa tempat ini dipenuhi dengan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali boleh jinjak boleh sampai kepada tempat ini, sekalipun sudah lama dok azam untuk nak sampai kepada tempat yang dinama Dewan ataupun Khizanah Fataniyah. Khizanah Fataniyah kat mana? Sini dah, samalah. Lalu buku pun saya sudah dapat dan hadiah daripada Khizanah Fataniyah semasa saya mari tahun 2000 lebih 2004 dulu kepada UM. Ada buat samina akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya betang tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah pada tahun tu. Jumpa dengan adik dia bercara Khizanah, tak ingat siapa, tak tahu itu. Dia hadiah kitab Dr. Syekh Ahmad beberapa buku. Alhamdulillah. Dan yang sebenarnya saya bukan daripada tokoh ahli yang berkeilmuan, bukan orang alim, orang bijak, orang pandai di dalam ilmu. Hanya qadar sedikit sebanyak untuk bimbing, untuk didik anak-anak kecil untuk mempelajari baca bahasa Arab, memahami bahasa Arab, tu bolehlah ajar nahwu, sorah,
asah-asah dan pekoh sikit sebanyak, tak pandai sangat. Cumanya cerdik itu ada, cerdik menipu. Supaya orang-orang ramai tu seka kata pandai. Tu saya pandai, tu saya mengaku saya pandai sungguh tu. Saya pandai tipu orang. Sampai pada demo agak kata Baboli tu orang alim. Saya pandai tipu situ. Satunya saya tipu dengan saya pakai gini, orang tengok alim dah ni, bukan biasa pakai gini, siapa nak pakai gini. Tu kita tipu dah situ. Apabila kita sampai tu, cara menyampai tu kita nak tipu boleh. Moga kita tahu orang ni kelas ni kita kenal, kita boleh tipu lah. Kita cerita hak dia tak pandai, dia kata kita pandai lah. Tak payah kita nak tipu dia. Nak tipu orang awam ni tak payah. Kita royak hak dia tak pandai, royak hak dalam-dalam, aku tak faham. Bila dia tak faham, dia kata kita pandai dah lah. Tu kita pandai tipu gitu je. Kalau sungguh isi tak ada banyak, tak ada isi sangat lah. Walau bagaimanapun di malam ni saya ingat, marilah pertama kali kita jumpa, kita lah sama-sama kita mari ambil manfaat di dalam perjumpaan kita ini, ambil faedah dunia dan akhirat di dalam perjumpaan ini. Saya rasa berbanggalah, mudah-mudahan dengan perhimpunan ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta Allah menjayakan dengan kita dengan perjumpaan ini dunia dan akhirat. Pertama kali kita mari ikatan ukhuwah Islamiyah, dan kita mari ikatan persahabatan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikat dengan kata uhibbuka fillah, uhibbukum fillah. Dengan ikatan ini kita tergolong, termasuk di dalam satu daripada 7 kumpulan yang akan boleh duduk di bawah naungan arasy ataupun di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada jagaan lain daripada jagaan Allah, yang diibarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia, 7 bagai manusia yang meneduh akan mereka itu oleh Allah fi zillihi, pada bayangannya, pada satu riwayat fi zilli arsyih yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada bayang melainkan bayangnya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang satu daripadanya wa rajulani yatahabbani fillah, 2 orang yang berkasih-kasih kedua-dua kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih tak ada kerana lain ni. Kita mari ikatan persahabatan, berkawan, kita berkawan fillah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kawan inilah yang ada arti. Kawan inilah yang ada makna yang hakiki, yang boleh menyampaikan kita duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita ambil gambar. Sama-sama pakai ambil gambar. Khususnya saya nak minta adik-adik, abang-abang yang hadir semua ambil gambar saya dengan kamera mata hati tu. Jangan ambil kamera ni lah, kamera ni tak ada faedah mana sekali. Ambil kamera dengan kamera mata, turun save, taruh di dalam memori di sini, simpan taruh. Bila jumpa di tempat kita berhimpun semua, kita akan berhimpun semua di satu tempat. Di situ mudah-mudahan dapat ingat, ini gambar ni aku pernah jumpa, nampaknya nak hadap
nampaknya duduk di dalam keadaan susah, tolonglah tarik tangan, harap ambil duduk bersama di tempat yang selamat. Nampaknya nak pergi ke arah tak selamat, ke arah bahaya, tolonglah tarik tangan. Ataupun dengan kata lain, kita sama-sama bantu, sama-sama kita syafaat jika diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada syafaat malaikat orang yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada hari kiamat. Itulah salah satu daripadanya. Kita mari ikatan kita sebenar-benar. Susah kita nak beri pun majlis yang mari hati yang bersih yang seperti ini. Hati kita malam ni kita harap bahawa hati kita bersih betul-betul lillahi ta'ala. Bila dah kita bersih, keadaan bersih inilah kita buat menjadi perkara ni jadi faedah benar-benar, iaitu kita ikat persahabatan lillahi ta'ala. Dan kita ingat bila kita ada kemegahan, ada kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita dapat tolong, kita sama-sama kita bantu, sama-sama kita tolong, khususnya di akhirat nanti. Dan marilah kita sama-sama ingat kepada tuan-tuan guru yang berjasa kepada kita, daripada Syekh Daud sampai kepada Ahmad, mari sampai akhirnya almarhum Syekh Wan Muhammad Sogir kita. Dengan kita hadiah sedikit daripada kita, mari kita sama baca Fatihah 1 kali dan Qul Huwallah 3 kali, hadiah kepada mereka itu dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan minta Allah memberi berkat kepada kita dengan berkat mereka itu. Mudah-mudahan Allah ajar kepada kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada kesesatan dengan berkat, dengan kemegahan mereka itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi saya, salah satu daripada dakwah ataupun yang saya ambil tanggungjawab di dalam menyebar, di dalam menyampaikan agama ini, salah satu daripada yang penting iaitu menjaga kesilapan saudara kita, memberi ingatan dan ajak kawan-kawan yang kita akad persahabatan ini membersihkan diri daripada sifat-sifat yang dicela kita, dan selepas pada itu kita menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Itu yang paling besar, yang paling penting. Pertama kali saya nak bagi ingatan bagi kaum wanita ataupun kaum ibu. Kalau bahasa bertani, orang betina. Tani panggil orang betina. Orang lelaki dia panggil jantan. Kata orang Malaysia, kalau betina jantan tu lembu. Lembu kambing. Tak pasti tu. Kena benar orang bertani.
Tak boleh benda orang Malaysia. Sebab Tok Guru besar duk bertani, Tok Syekh Daud, Tok Syekh Ahmad duk bertani. Mufti Mahmud Zudi Tok kenali orang Malaysia, anak murid bagi Tok Syekh Ahmad. Kena benda orang bertani. Satu orang bertani boleh berbanggalah, kerana tokoh kita orang Melayu ni salah satunya daripada orang bertani. Bagi saya merasa sangat-sangat berbangganya dengan Tok Syekh Daud dan Tok Syekh Ahmad lah, khususnya Tok Syekh Ahmad. Kalau tengok tulis-tulisan dia, maka saya sangat-sangat rasa bangga. Susah nak cari anak Melayu yang boleh sampai kepada peringkat Tok Syekh Ahmad. Makna mahir di dalam bahasa Arab, mahir di dalam berbagai-bagai banyak segi, banyak bentuk dia kemahiran, bijaknya dia. Nisbah dengan kaum ibu, saya ke mana tempat pun saya bawa untuk nak beri jagaan satu perkara yang patut baiki, tentang tudung aurat di dalam solat, di dalam sembahyang. Jadi biasanya orang perempuan dia tudung aurat tu rasa tak kurang sempurna. Kalau mengikut kaedah di dalam mazhab kita Syafi'i, biasa dia tudung pakai kain telekung dia letak kat bawah dagu, letak kat tekak begini. Di dalam mazhab kita Syafi'i, kalau tudung seperti ini, artinya terbuka satu juzuk daripada aurat dia. Kerana aurat perempuan di dalam sembahyang dan juga di luar sembahyang, mengikut setengah pendapat, iaitu seluruh badan melainkan muka dan dua tangan, dari hujung jari sampai kepada pergelangan. Maka had muka iaitu dari tempat tumbuh rambut biasa sampai kepada tulang dagu, tulang kain. Dari tulang dagu sampai turun ke ni nama dia aurah. Maknanya mesti kita kena tudung aurat ni letak kain telekung, kain tudung kepala ni di atas dagu, lebih begitulah. Kena sepik sikit. Kalau turun mari sampai kepada sini, artinya dari dagu sampai ke tekak ini terbuka auratnya. Sama-sama kita bertanggungjawab ni, kita sampaikan, tolong sampai kepada yang tak sampai lagi. Mudah-mudahan amal kita itu lebih sempurna dan lebih tepat dengan kaedah dengan mazhab kita Asy-Syafi'i. Dan yang kedua, nisbah dengan kaum bapa, kaum ibu, orang-orang lelaki, orang-orang jatah. Yang saya nak ajak, bila kita nak berkawan, betul-betul mari kita berkawan lillah, kerana Allah, dan sama-sama kita putus hubungan kita dengan kita bersaudara dengan syaitan. Kita putuslah hubungan jadi saudara, berkawan dengan syaitan. Jadi banyak lagi kita ni duduk berhubung, duduk berkawan dengan syaitan. Sedar tak sedar kadang kita tu duduk berkawan. Antara berkawan kita dengan syaitan, kita membazirkan harta kita. Itu di antara kita berkawan dengan syaitan. Sebab apa saya kata berkawan dengan syaitan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan orang membazir, orang yang membuangkan harta, dengan kata ikhwanas syayatin. Wala tubazir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu membazir, sesungguhnya segala orang yang membazir itu adalah saudara bagi syaitan, abang adik bagi hantu. Orang bazir harta ni abang adik bagi hantu. Di antara membazir hartanya iaitu kita merokok. Merokok tu panggil di antara membazir harta, kerana kita membakarkan duit titih kita. Bakar cuma tak cara langsung. Dengan cara kona sikit. Kona sterik, mari lekak semula, kona semula bakar dah. Sterik je kita kona. Tu di antara bagai membazir harta. Oleh itu, saudara kita semua, kalau ada yang merokok, kita mari beriklah. Kerana merokok itu satu pada akhlak yang keji, perangai yang keji, perangai yang huduh.
Bila kita merokok, Allah hukum dah kata kita abang ke atau adik hantu. Kalau hantu hak tua pada kita, nama abang. Hantu hak baru beranak, nama adik kita. Bolehkah kita nak ikatan buat saudara dengan hantu kita? Kita manusia, kita ikat saudara dengan hantu. Takutlah. Sebab Allah kata, laqad haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku nak memenuhkan neraka Jahannam daripada hantu dan manusia. Manusia mana nak masuk? Manusia hak adik-beradik dengan hantu itulah nak penuh nerakanya. Isi neraka, penghuni neraka ada hantu dan manusia. Wal'iyadzabillah. Dan yang saya boleh beri ingatanlah dengan sepitah lalu dengan masa yang ringkas pada malam ini, setengah daripada perkara yang penting kita kena mari mendalami sikit apa yang kita duk bawa, baik di segi akidah, baik di segi fiqh, baik di segi tasawuf. Kita mari mekemah dengan kita mendalam, mengkaji ataupun dengan kita belajar hujah-hujah dia. Kerana di masa sekarang orang panggil di masa berperang, di masa orang serai kita, di masa orang serai, Syiah serai kita, Musyabbihah duk serai kita, Khawarij serai kita. Orang tengah duk serai ni kita duk relax, tak munasabah. Kita kena cari alat katalah. Kena cari alat yang kuat. Kalau kita tak cari alat, macam mana kita nak duduk? Inilah punca bagi kita dhaif, punca bagi kita wutuh. Sebab kita tak usaha, kita tidak pisah, tidak cari alat-alat untuk mempertahan dan alat-alat untuk kita menyerang. Kita bukan kata kita ni memadai dengan apa yang kita ada. Kalau di dalam keadaan biasa tak apa, keadaan biasa. Bila keadaan begini, kita tak boleh dah. Bukan kita ni ditanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita dengan suruh ma'ruf tegak mungkar. Bila ma'ruf berlaku, bila ma'ruf tidak ada, kita kena suruh. Bila mungkar berlaku, kita kena ingkar. Tak boleh kita nak suruh ma'ruf, tak boleh kita nak tegah mungkar. Kita tidak ada alat untuk nak menyampaikan, untuk nak menerangkan ma'ruf. Kita tidak ada alat, tidak ada pegawai untuk kita nak tegah mungkar, nak bagi keterangan tentang kemungkaran satu-satu perkara. Oleh itu, yang penting kita kena mendalami, kita kena mengkaji, ataupun kita kena menguatkan apa yang kita dak bawa yang betul dengan hujah-hujah syar'iyah, dengan dalil-dalil yang bangsa syarak. Satu kelemahan kita kena mengaku di antara kalangan kita, sama-sama kita kena mengaku tentang kelemahan kita. Bila kita tak mengaku kelemahan, kita nak cari titik kat mana untuk kita jadi kuat. Satu daripada kelemahan kita, kita berhujah dengan kata ini perkara yang sudah dibawa oleh orang-orang tua. Ini perkara yang dibawa oleh ulama. Itu memanglah nisbah dengan biasa. Okey, tak ada masalah. Boleh dah. Tetapi bila keadaan orang duk serai begini, itu bukan jadi hujah dah. Kata ulama kita, da'ur rijal indal hijaj. Tinggallah kamu zikrar rijal, akan sebut tokoh-tokoh indal hijaj, ketika berhujah. Bila berhujah tak boleh sebut dah tokoh-tokoh. Dia kena kita sebut adillah. Sedangkan di sana kita memiliki, kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita orang yang ikut mazhab, kita memiliki alat-alat yang kuat. Hak sebenarnya
kita memiliki hujah-hujah yang kuat. Tetapi kita tak usaha ambil hujah itu mari berhujah. Kita tidak usaha menggunakan hujah. Senapang ada, buah bong ada, kereta gebak ada, tapi nak guna tak pandai. Nak guna tak pandai. Gunanya ni Tok Syekh Ahmad ni tengok. Guna Tok Syekh Ahmad. Tok Syekh Ahmad dia guna kereta gebak. Kita guna dia tak. Itu saja. Kereta gebak yang dia tinggal, senapai yang dia tinggal, kita tak ambil mari guna. Kita ambil alat dia yang dia tinggal tu, belajar guna alat dia. Dengan sebab hakikat kita ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, hakikat ahli sunnah yang sebenar hak sungguh ialah ulama-ulama yang berkemahiran, ulama-ulama yang cukup pandai dengan ulumul ijtihad, ulama yang cukup pandai dengan ilmu ijtihad, ilmu yang ada kemahiran dengan ilmu bahasa Arab, ilmu yang berkemahiran dengan ilmu usulul fiqh, ulama yang kemahiran dengan ilmu usulul Quran, usulul hadis, dengan kaedah hadis. Ulama yang istiqra', yang menghabisi, yang dia periksa segala hujah-hujah. Dia tanggung ini macam ni, tahu hakikat satu-satu perkara. Itu ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Cuba kita kata, bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata sama sekali Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, khususnya sama dengan manusia. Di sana mujassimah, musyabbihah, salafiyah, hasyawiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam di atas rupa Tuhan Ar-Rahman. Contohnya, kerana ada di sana hadis, innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Kita ahli sunnah wal jamaah bukan tak tahu hadis yang seperti demikian. Kita tak kata kerana kita istiqra', kita periksa, kita bahas hadis-hadis yang bertalian dengan itu ada berapa. Dan sanad hadis ini macam mana, kedudukan hadis ni sejauh mana taraf dia. Tu kita. Maka bila diperiksa hadis tersebut, didapati di sana ada asbabul hadis yang dapat menentukan makna hadis. Dan bila kita periksa di sana, kita dapati lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapan yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz yang tertentu. Ada satu lafaz yang itu bukan daripada Rasulullah yang boleh kita nafikan. Dengan secara ringkas kesimpulannya, lafaz kata khalaqallahu Adam ala suratir Rahman itu bukan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Bila ala suratihi isim dhamir pada suratihi, di manakah tempat rojak dia? Kembali kepada mana? Ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam di atas rupanya. Nya itu kepada mana? Suratihi suratillah kah? Suratihi surati Adam kah? Suratihi itu kembali kepada mana? Itu tempat jadi problem. Orang musyabbihah dia mudah-mudah, dia ni satu titik perbezaan di antara kita ahli sunnah dengan musyabbihah. Orang ahli sunnah dia himpun, dia kaji haluh sehingga dia cantum segala, himpun segala hadis-hadis, ilmu-ilmu yang bertalian dengan itu. Orang musyabbihah selalu dia kata mengikut zahirnya, mengikut yang dia faham sepitah lalu. Dia kata ala surati ala suratillah. Oleh itu diriwayat dengan kata ala suratir Rahman. Yang sebenar bukan Rasulullah kata ala suratir Rahman. Sebab tu boleh kata ala suratir Rahman itu bukan sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila kata ala suratihi, kembali pada mana? Ada ulama kembali kepada kata ala suratihi, surati Adam. Kembali kepada Adam. Allah menjadikan Adam di atas rupanya. Maknanya Allah buat Adam begitu dah, tidak bertatawur, tidak ada perubahan daripada nutfah, daripada setitik air mani kepada alaqah, kepada seketul darah, daripada alaqah kepada mudghah, kepada seketul daging, daripada seketul daging ditaswir, digambarkan, daripada gambar kecil sampai kepada besar sampai kepada manusia dewasa, jadi orang biasa. Tak itu. Hanya Allah menjadikan Adam bentuk begitu selalu dah. Itu di antaranya. Tetapi ulama kita yang halus, ulama ahli sunnah yang alim, yang lebih jauh lagi, mereka mengatakan dhamir itu kembali kepada yang disebut pada asbabul hadis, iaitu punca-punca yang Rasulullah nak boleh bercakap seperti demikian, bercakap dengan demikian dengan sebabnya ada seorang memukul akan hambanya. Seorang memukul akan hambanya. Bila dia memukul hamba, dia marah kepada seorang hamba dia, dia pukul, serta dia mengucap, serta dia maki, serta dia maki, faham maki ya? Boleh faham? Caci, cela, serta dia mencela dengan kata qabbahallahu wajhak. Minta Allah menghuduhkan, minta Allah mekeji, menghuduh akan muka engkau. Wa wajha man ashbahak, ataupun wa wajha man ashbaha wajhak, dan muka mereka yang seperti muka engkau. Minta Allah menghuduhkan muka engkau dan muka-muka mereka yang seperti muka awak ni. Bahasa huduh ni, kata macam tu. Orang muka serupa awak ni minta mapuh lah. Macam tu dia makinya. Oleh demikian Rasulullah kata, bila kamu iza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Bila nak pukul oleh seorang kamu, maka hendak menjauh akan muka. Bila nak pukul seorang kamu akan orang lain, jangan pukul muka. Bila nak caci, jangan caci muka. Jangan begitu. Kerananya fa innallaha khalaqa Adam. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupanya. Allah buat tu Adam seperti dia. Dia tu dia yang kena pukul tu, suratihi, suratil madrub, suratil abdil madrub, rupa hamba yang dipukul tu. Bila kamu kata minta orang muka seperti ini, minta mapuh lah, minta celaka lah, maknanya seperti minta tu Adam tu celaka, kerana Adam pun muka sama dengan dia. Itu yang Rasulullah tegah, itu yang Rasulullah larang, itulah yang tahqiq, itulah ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Musyabbihah pakai mudah-mudah, kata suratihi suratillah. Allah serupa dengan tu Adam, wal iyazabillah. Itu jadi musyabbihah. Musyabbihah orang yang ilmu dia tak mahal, ilmu tak mantap, dia alim sebelum alim. Dia nak alim belum daripada alim. Begitulah hadis ainallah, seperti itu jugalah. Dia gaduh, dia cepat. Ulama kita, dia ulama ahli sunnah, ulama yang mantap, yang mahir di dalam ilmu agama. Faham umum yang dikandaki dengan dia umum, dipaham umum yang dikandaki dengan dia khusus, dia faham umum makhsus. Ada am urida bihil am, ada am urida bihil khusus, ada amul makhsus. Imam Syafi'i dia membahagi. Cakapan lagu ni umum kanda umum, cakap pada di sini cakap umum kanda khusus, cakap pada di sini umum ditaksiskan kerana ada di sana dalil mentaksiskan. Itu Imam Syafi'i tulis Kitabur Risalah yang banyak sangat ilmu di dalamnya.
Siapa ke kita nak baca tak faham. Banyak berdoa, tinggi berdoa. Itu menyebab bagi kita lemah. Menyebab bagi kata, aku nak ikut dah. Itu satu daripada kesilapan kita. Kita kena usaha lah. Hak payah tu lah nak usaha. Hak mudah tak payah usaha. Dia mari sendiri dah, mudah-mudah ya. Hak payah lah kita kena pisah sikit, kita kena usaha sikit. Begitulah saya harap kepada adik-adik barulah, tenaga-tenaga kita hak baru, pelapis kita hak baru ni, usaha supaya kita mendalami sikit di dalam ilmu agama, kita angkat sikit taraf kedudukan ilmu yang ada pada kita. Jangan kata kita tak boleh langkah, kita tak boleh lebih daripada orang yang ada sekarang. Jangan gitu, silap. Itu sangat-sangat silap bagi saya lah. Bagi saya nak nasihat kepada adik-adik, jangan kita i'tikad, jangan kita buat kaedah kita orang belakang tak boleh lebih daripada orang dulu. Tak boleh macam tu. Tak betul sangat-sangat. Tengok tu Syekh Ahmad kita, dia boleh lebih daripada orang dulu, jauh dia boleh pergi. Sengaja apa kita tak boleh kah? Kalau kata aku tak boleh, boleh. Kalau kata kita tak boleh, tak betul. Kalau kata aku tak boleh, tak apa, kita kenal kita. Kalau kata kita, mana ke semua orang pun tak boleh, itu tak boleh, tak betul sangat. Imam Nawawi boleh lebih daripada orang dulu pada dia, boleh. Orang kata tak apalah Imam Nawawi. Begitulah. Siapa pun jangan kita tutup lubang dia. Usaha. Paling kurangnya kita boleh tinggi sikit. Begitulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan di malam ini. Kalau ada kita mari boleh 10 minit ke, kita buatlah dialog pula-pulanya. Ada soalan ke macam mana? Kita bukalah soalan, boleh 10 minit ke. Sila ada soalan. Ada soalan boleh tanya dengan. Ya. Anda nakkan sikit penjelasan dalam kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada dua aliran. Maturidi dan Asy'ari. Sikit sebagai pengetahuan, apa beza antara sudut mana dulu? Maturidi dengan Asy'ari ni beza kat mana? Titik beza dia. Ulama kita seperti di dalam hasyiah bagi Ihya Ulumuddin, bagi Al-Alim Al-Muhaddis Al-Murtada Az-Zabidi itu, kita maklum dah, ulama kita pakai nakal nuki mari belakang dah. Kata bila itlaq ahli sunnah wal jamaah kena kepada al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ulama yang bawa aliran Asy'ari, ulama yang dibangsa kepada Abul Hasan Asy'ari, dan ulama-ulama yang dibangsa kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ahli sunnah, kedua-dua ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa boleh ada dibangsa kepada Asy'ari Maturidi? Tak kata bangsa satu saja. Kerana dua aliran ni ada titik berbeza pada beberapa masalah. Itu boleh jadi Maturidi dengan Asy'ari. Yakni pendapat ulama yang mengikut Asy'ari dan ulama yang mengikut Asy'ariyah dengan yang mengikut Abu Mansur Maturidi ada beza. Dan dinakal juga, dibangsa juga, kata tuan pembawa sendiri, iaitu Abul Hasan Asy'ari sendiri dengan Maturidi itu ada beza. Kita kena ingat Abu Mansur Maturidi dengan Asy'ari itu dikatakan tuan mazhab.
Seperti Imam Asy-Syafi'i kita. Bila kata Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikut cara Imam Syafi'i. Kadang hak khilafnya antara ulama mengikut sendiri. Imam Syafi'i tak sabit. Dia tak kata. Dia tinggal kaedah saja. Begitulah hak belakang ni. Dia panggil kita semua ni Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dua tu ahli sunnah wal jamaah. Tak mesti kata Asy'ariyah ni dia mengikut serumah hak Asy'ari. Tak mesti Maturidi dia ikut serumah hak Maturidiyah. Cumanya ikut kaedah dia. Bila ikut kaedah dia boleh bangsa kata kita ni Asy'ari. Walaupun setengah-setengah masalah menyalahi dengan Asy'ari. Walaupun setengah-setengahnya menyalahi dengan Maturidi. Imam Fakhrul Razi menyalahi dengan Asy'ari pada beberapa masalah. Imam Ghazali menyalahi dengan Asy'ari pada beberapa masalah. Hak penting kita jadi Asy'ariyah, jadi Maturidiyah kerana ada perbezaan di antara kedua-dua aliran pada beberapa masalah yang setengah daripadanya pada masalah menyabitkan sifat takwin dan sifat idrak. Imam Asy'ari dia tidak menyabitkan takwin dan idrak itu setengah daripada sifat ma'ani. Maturidi dia menyabitkan sifat idrak dan takwin itu setengah daripada sifat ma'ani. Itu jadi bezanya. Dan Asy'ari dia masalah istita'ah. Asy'ari dia kata istita'ah tidak ada sebelum daripada qabla al-fi'li, sebelum daripada buat. Maturidi Asy'ariyah, aliran Maturidiyah dia kata istita'ah ada sebelum daripada buat. Mana istita'ah makna kuasa. Kuasa nak buat tu kuasa sembahyang. Kuasa sembahyang kena ada sebelum daripada sembahyang. Kuasa puasa sebelum daripada puasa. Kuasa memotong ada sebelum daripada memotong. Itu Maturidi. Asy'ari kata tak. Kuasa potong belum pada potong tak ada kuasa potong. Belum daripada sembahyang, kuasa sembahyang tak ada. Kerana kaedah Asy'ari al-aradu la yabqa zamanain. Arad tidak kekal dua masa. Di dalam dua masa dia tak kekal. Di dalam dua masa arad tula tak ada. Dia kena arad lain. Itu kaedah Asy'ari. Masa jam 9, jam 9, contohnya jam 9 tu pada jasmillah suara kita jasmillah, misalnya kita azan Allah jasmillah, bila 9 1 detik dia ada lagi Allah, misal Allahu akbar jasmillah Allah, jasmillah 1 detik Allah, 9:15 detik pun Allah. Allah yang pukul 9 dengan Allah sampai 15 detik tu Allah kalau lain. Mesti kena Allah lain. Tak boleh bukan Allah tu lah. Cumanya bila berhubung nampak sepah hak tu lah. Hak sungguhnya dia potong. Hak sungguhnya Allah lah. Bila kita hubung Allah, hubungnya seperti elektrik ni kan. Kita pasal bila ni? Jam 6 tadi lagi kita pasal. Cerah sekarang. Hak 6 tadi ke hak sekarang? Hak 6 tadi? Tak ada dah. Bila kita pasal 6 tu dia habis. 6 1 detik tak ada dah, habis dah. Mari cerah lain. Cuma bila dia berhubung dia tak putus lah, dia cerah. Tengok ketika dia lemah nak mampu ya, nak mampu lah tu hak lain tu. Tu dia tak kuasa dah, dia tak kuasa hubung. Tenaga hubung tak kuasa juga, dia mari lain. Bila dia kuat, dia berhubung. Jadi hak sungguhnya hak lain.
Dia tak kekal dua masa. Bila tak kekal dua masa, tenaga kuasa kita ni dia panggil arad. Bila panggil arad, dia tak boleh kekal dua masa. Belum buat, tenaga lain. Bila buat tenaga lainnya, itu dia kata tak kekal dua masa. Adapun Abu Mansur Maturidi, dia kata arad boleh kekal dua masa. Hanya tak boleh kekal dua masa arad yang tertentu saja. Masa, gerak diam. Ini yang tak boleh kekal dua masa. Gerak diam, bila kita bergerak, gerak. Ni bergerak ni, bergerak dari sebelah sini sampai ke sini, walau duk bergerak pun, gerak lain-lain. Gerak lain. Kalau tak beradu pun gerak lain-lain. Dia tak boleh dua masa. Diam pun sama. Kita diam jam 9 dengan 9.30, lain-lain dah. Diam lain-lain. Suara, itu dia panggil lain-lain. Masa, gerak diam, suara, itu tak boleh kekal dua masa. Ada pun masin, garam, hijau, daun kayu, itu benda tular je. Masin hak pagi tadi dengan kita taruh kat dalam guri tu garis dengan masin sekarang, masin hak pagi tadi lah, hak tular tu je. Kekal, hak tu boleh kekal. Dengan sebab kalau tak ada tenaga kuasa belum daripada sembahyang masalah, tak wajib sembahyang. Kerana wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang kena kuasa. Tak kuasa, tak wajib sembahyang. Wajib puasa, kena kuasa puasa. Kalau tak kuasa, tak wajib puasa. Kalau tak ada tenaga, tak ada istita'ah, belum daripada puasa, tak wajib puasa. Nak puasa kerana dia tak kuasa. Itu kata Maturidi, ada hujah masing-masing gitu. Itu perbezaan. Itu jadi titik jadi Asy'ariyah Maturidiyah. Itu di antaranya. Di antaranya Imam Asy'ari dia tidak menyabitkan sifat maknawiyah dengan makna hal. Aliran Asy'ari Maturidi dia menyabitkan sifat maknawiyah dengan makna hal. Sebab tu dibila sifat wajib bagi Allah 20. Asy'ari wajib bagi Allah yang kita kena tahu 13. Itu di antara titik perbezaannya. Sebab itulah puncanya, dan ada beberapa masalah yang lain yang jadi beza di antara Asy'ari dengan Maturidi. Maka beza tu dia panggil khilaf tu nama dia khilaf fi furu'il aqidah. Khilaf pada furu' aqidah, bukan khilaf fi usulil aqidah. Kita kena faham satu lagi, di dalam aqidah dia panggil dia ada dua. Dia panggil ada usulul aqidah, ada furu'ul aqidah. Usulul aqidah, usulul iman. Hak ni menyalahi hak ni sampai tanggal kufur, tak boleh menyalahi. Hak ni wajib, hak ni ijma', hak ni ittifaq. Dia panggil rukun akidah dah. Ada Allah sedia, Allah baka, Allah mukhalafah, Allah. Ini dia panggil rukun akidah, iaitu akidah yang sabit dengan dalil qat'i, dan qat'i dia tu qat'iyyus subut dan qat'iyyud dilalah. Yang mata dia, yang lafaz dia tu yakin daripada Allah, yakin daripada Rasulullah. Yang kedua, makna dia tu putus, tak ada ihtimal. Satu saja makna. Bila akidah sabit dengan dalil qat'i, panggil khususnya qat'iyyud dilalah, yang makna dia putus, itu dia panggil akidah tu nama akidah usul. Menyalahi hak ni kafir. Menyalahi hak ni sesak yang besar. Adapun akidah yang sabit dengan dalil zanni, dia panggil zanniyud dilalah. Walaupun qat'iyyus subut sekalipun, tapi zanniyud dilalah, yang dalil dia, makna dia tu ihtimal. Itu nama furu'ul aqidah. Furu' saja. Menyalahi pada furu' tidak jadi kesan. Tidak boleh kufur, hukum kufur mengkufur. Sebab tu khilaf antara Asy'ari Maturidi, khilaf di antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama tentang makna iman, itu orang panggil menyalahi pada furu' saja, tak jadi kufur. Tak boleh nak kata Abu Hanifah kufur kerana dia kata iman tak bertambah.
Jumhur kata iman ada bertambah kurang. Salah jumhur. Betul jumhur tak. Ini tak jadi sesat menyesat. Sebab tu ulama ahli sunnah dia tak setengah daripada kelebihan ahli sunnah, dia tak hukum kufur antara satu sama lain. Tak seperti musyabbihah, syiah, mu'tazilah, dia hukum kufur di antara satu sama lain. Itu kita kena tahu itu. Masa khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah, khilaf pada furu'ul aqidah. Pokok tak ada khilaf. Sebab tu dibila kedua-dua daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada pun khilaf di antara kita dengan musyabbihah khususnya, itu khilaf pada usulul aqidah lah dah. Khilaf pada usulul aqidah. Kita Allah tak serupa dengan makhluk. Dia Allah serupa dengan makhluk. Dia Allah serupa dengan orang. Serupa dengan tak ada. Itu menyalah. Kita Allah tak ada anggota. Dia Allah ada anggota. Beza jauh lalu dah. Kita Allah tidak berjihad. Dia Allah berjihad. Beza jauh. Beza pada usulul aqidah. Antara kita dengan musyabbihah. Wal'iyazabillah. Begitu lebih kurang. Bagaimana kita lihat Allah di dalam syurga? Bagaimana kita lihat Allah di dalam syurga nanti? Ulama kita ahli sunnah wal jamaah bila kata bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala di syurga, jawabnya lihat dengan tidak berbagaimana. Ulama kita lihat bila kaifiyah, lihat dengan tidak kaifiyah. Bagaimana tu dia panggil kaif. Bahasa Arab panggil kaif, bahasa Melayu kata bagaimana. Kalau kata adakah, lain. Kalau kata bagaimana, mana bentuk macam mana. Kita lihat Allah, adakah lihat Allah berada di depan kita? Kita lihat Allah berada di sebelah belakang kita, ke di kiri kita, ke di kanan kita. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, yakni jumhur ahli sunnah wal jamaah kata Allah dapat dilihat di dalam syurga bila kaifiyatin, dengan tidak ada kaifiyah. Bagaimana kita tak tahu. Mudah-mudahan kita harap kita boleh tengok. Nanti tengok di dalam syurga macam mana tak boleh royak. Kerana Allah tidak berkaifiyah. Tetapi ada di sana pendapat daripada setengah ahli sunnah wal jamaah dan boleh kata ijma' daripada Mu'tazilah, kata Allah tak boleh dilihat. Ini masalah, satu masalah akidah yang jadi beza yang besar lah. Hakikatnya ini dia tak putus. Dalil tak putus. Tetap lihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga yang berpunca mari lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Mi'raj. Kedua-dua tu panggil dalil tidak putus. Kerana di dalam Al-Quran ada dua isyarat. Tu hak jadi puncanya. Al-Quran ada isyarat nampak-nampak kata Allah boleh dilihat. Tu mengikut ulama kita ahli sunnah faham dengan hak itulah wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tu dalam Al-Quran. Muka-muka pada hari itu yang bercahaya, yang duk lihat kepada rabbiha naziratun ila rabbiha, yang duk lihat kepada Tuhan. Maka ayat tu tak jadi putus dengan sebab apa? Ayat tu Allah dah bercakap tajuk di padang mahsyar, bukan bercakap di dalam syurga. Di padang mahsyar. Kerana di situ ayat tu dia bahagi muka ada dua. Satu lagi muka yang masam. Kerana dia duk takut nak kena azab. Satu muka yang cerah, yang berseri kerana dia duduk lihat zat Allah, yakni kerana duk tunggu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna muka di situ tu
dibahagi dua. Yang ni ayat tu berhubung kait dengan padang mahsyar, bukan di dalam syurga. Itu satu tak jadi putus. Kalau kata lihat Allah pun ayat tu, jadi ada ayat yang berlawan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak mendapat akan dia oleh mata-mata. Allah lah yang mendapat segala ampunya mata. Makna kita semua ni tak dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Ayat tu yang berpegang oleh Mu'tazilah. Ayat wujuh yauma idzin nadhirah berpegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah ta'wil ayat la tudrikuhul absar. Mu'tazilah dia ta'wil ayat wujuh yauma idzin nadhirah. Begini ta'wil. Orang tak boleh lihat Allah, ya ta'wil ayat wujuh yauma idzin nadhirah. Orang hak kata boleh lihat zat Allah, ya ta'wil ayat la tudrikuhul absar. Hak jadi kita ahli sunnah, orang ahli sunnah boleh jadi kuatnya kerana hadis. Jadi kuatnya. Quran tu tak kuat sangat. Hadis tu ya jadi kuat sikit. Cumanya hadis tu di sisi Mu'tazilah pula, di sisi orang yang menafi tu dah ada tutur kata yang banyak. Walau bagaimanapun masalah lihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga itu masalah tak jadi putus juga. Tak putus tu, tak qat'i. Kita ahli sunnah boleh kata 99% ulama ahli sunnah menyabitkan. Ada di sana ulama ahli sunnah daripada para tabi'in, Mujahid mengatakan Allah tak boleh dilihat. Bukan jenis dilihat. Setengah ulama dia kata Siti Aisyah pun masuk di dalam jumlah orang yang menafikan, kerana dia menafi dengan secara umum. Dia tidak kait dengan dunia dan akhirat. Siti Aisyah bila ditanya dia Tuhan dapat dilihat atau tak dapat dilihat, Nabi lihat atau tak lihat Allah pada malam Mi'raj, dia nafi terus. Kata Allah tak dapat dilihat. Tu satu daripadanya. Maka yang lebih dekat kalau kita nak bawa ke, kita ambil hak ulama, kita ahli sunnah wal jamaah lah. Kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita lihat zat dia di akhirat. Bila Allah kita lihat ke, kita daripada ahli syurga. Lihat bagaimana? Wallahu alam, tak payah. Sebab apa kita nak tahu kata lihat Allah lagu mana? Kalau soalan tu dah nak tahu, bukan jadi soalan. Kalau soalan tu kata, kalau Allah boleh lihat, maknanya Allah berjisim, Allah berjihad. Tu soalan tu ya, untuk kita nak melepaskan daripada syubhah dia panggil. Bila boleh lihat, takkan lihat ni kena ada berjihad. Ya, kalau lihat biasa dia kena ada berjihad lah. Kalau tak ada berjihad, dia nak tengok tak boleh. Maka bila lihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, adakah lihat berjihad? Semua ulama kita menafi berjihad. Lihat bila kaifiyah. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin kata lihat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada kaifiyah, dengan tidak ada berjihad. Lihat lagu mana? Hak ni kena serah kepada syarak. Syarak kata boleh lihat. Cukup. Banyak tu je lah. Tu wallahu alam. Pandangan Ibnu Abbas. Pandangan Ibnu Abbas. Itulah. Di sini dia panggil kita kena buka dada sikit. Sebab tu yang saya bagi pengesyuran tadinya, bagi kita kena mendalami alat-alat kita, mendalami di dalam belajar ilmu kita sikit. Bukan kita ambil orang panggil sathiyah sepitah lalu yang ada di dalam kitab, khususnya di dalam kitab-kitab Melayu kita. Di dalam kitab Melayu kita, dia ambil kesimpulan, dia panggil, untuk kita nak buat amal, untuk kita nak bawa Alhamdulillah, boleh dah kitab Melayu. Kerana boleh dikatakan semua kitab Melayu ni
dia sumber rujuk dia daripada kitab Arab. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bila di dalam tajuk ilmiah kita nak mendalami ilmu tu, ya tak cukup. Sebab kitab Melayu dia tak ada syarah, dia tak bawa mari dalil dengan banyak. Dia kena rujuk kepada kitab Arab. Tu pengalaman saya. Kata pandangan Ibn Abbas macam mana? Kalau di dalam ilmu hadis, saya panggil pendapat Ibn Abbas sangat-sangat jadi susah bagi kita orang tidak mendalami. Dengan secara tadi kena buat satu kertas kerja baru kita boleh nampak. Saya nak royak boleh, tapi takut jadi keliru, tak berasa tak siqah. Tapi sebagai buat asas modal yang saya bagi tu, kena pergi belajar dengan orang-orang yang berkemahiran. Kalau kalau kita turun di dalam tajuk ilmu sungguh tu, Ibn Abbas memang dia bagi ittirab, dan paling akhir tak jauh daripada Ka'ab al-Ahbar hakikatnya. Sebab daripada Ibn Abbas ni dia panggil tak tetap lafaz daripada dia. Tak tetap. Satu tetap, maknanya kita kena tahu asal dulu, pokok dulu. Kadang-kadang kita keliru ni, kita ambil hujung. Tajuk Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Itu asalnya. Nabi lihat ke tak lihat pada malam Mi'raj. Nabi lihat kepada Allah pada malam Mi'raj. Masyhur dua pendapat. Pendapat Ibn Abbas dengan pendapat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tu hak masyhurnya. Pendapat Siti Aisyah dia ingkar terus. Dia ingkar terus. Kerana seorang tabi'in nama Masruq, sabit di dalam hadis sahih Muslim, Masruq. Seorang Masruq ditanya Siti Aisyah. Bila di masa Siti Aisyah, masa Ibn Abbas ni, jadi masalah besar, masalah Nabi lihat Allah pada malam Mi'raj. Berbicara, Masruq ditanya Siti Aisyah. Orang duk bicara ni, kata Nabi lihat Allah, dia ditanya, hal ra'a Muhammadun Rabbah. Adakah Nabi Muhammad lihat akan Tuhannya? Kata Siti Aisyah, kata, laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Sungguhnya, demi sungguhnya, tegak, bercacar bulu-bulu aku daripada soalan engkau tadi. Kamu kata begitu, bulu-bulu aku berdiri, cacar, tegak habis. Kerana besar barang kamu kata. Siti Aisyah kata dengan secara tegah, Aina anta min salasin man haddatsakahunna faqad kadzab. Siapa engkau duk kat mana daripada tiga perkara ni? Tiga perkara ni siapa cerita kepada awak, orang tu sebenar dia bohong, si pembohong. Orang bohong orang tu, orang pelawak orang tu kalau orang cerita tiga perkara ni. Siti Aisyah tegah. Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa cerita akan dikau, siapa royak kepada engkau kata Nabi Muhammad lihat Tuhannya, maka sungguhnya dia bohong dah. Dia melawak dah orang tu. Ini bukan hadis lah, hadis Muslim. Hadis Muslim. Hadis Siti Aisyah ni hadis Muslim, hadis sahih. Kemudian Masruq kata, beri timpuh kepada saya ya ummah. Dia panggil ummah atau ummatah. Wahai ibuku, beri anzirini ya ummatah. Beri timpuhlah kepada saya, nanti saya nak soal sikit. Siti Aisyah dia hurai, dia baca, dia hurai lagi kerana Allah kata la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Dan dia baca ayat-ayat yang menunjuk kata Allah tak boleh maka li basharin ayyukallimahullah illa wahya.
Tak boleh bagi manusia nak bercakap dengan Allah malaikat dengan jalan wahyu ataupun dia utuh rasul. Kata Masrud kata, beri tempoh kepada saya ya wahai ibu. Dia kata, tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, demi sungguhnya melihat ia Nabi akan Allah pada kali yang lain. Ada satu kali yang lain Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala di sisi inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Tak ada ayat kata Nabi lihat Allah. Jawab Siti Aisyah kata, ana awwalu hadhil ummah, aku awal-awal daripada ini ummah. Sa'ala an zalika Rasulullah, tanya daripada demikian itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ayat ni aku orang pertama-tama kali tanya Rasulullah apa makna ayat ni. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka Rasulullah kata, innama huwa Jibrilu. Sungguhnya ia hak aku lihat pada di dalam di Sidratul Muntaha itu Sayyidina Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain. Aku tak pernah lihat Sayyidina Jibril di atas rupa dia yang Allah menjadi hak asli, di atas rupa asli hak Allah buat dia lain daripada dua kali ini. Sekali di Gua Hira atau di Mekah, sekalinya di Sidratul Muntaha. Bukan Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala. Tu kata Siti Aisyah, dia napi terus tegak dah dia napi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas riwayat daripadanya tentang lihat Allah beberapa lafaz. Nama dia kalau kita belajar ilmu hadis, nama dia ittirab nama dia. Satu dia kata ra'a rabbah, satu ra'ahu bi fuadi, satunya ra'ahu bi aini. Lafaz dia tak tetap. Ada lihat Nabi ra'ahu bi fuadi, Nabi lihat Allah dengan hatinya. Ada satu riwayat ra'ahu, lihat ia akan dia dengan itlaq. Satu riwayat kata ra'ahu bi aini, lihat dengan matanya. Ulama dia ada dua ulama ahli sunnah sini. Satu, bila hadis ittirab dia tolak tu. Tak boleh buat berhujah. Ya syarat kena hadis, kena sabit. Dia panggil ni pula perkataan Ibn Abbas bukan daripada Rasulullah. Ittirab pula. Setengah ulama dia himpun. Ini ulama yang pertengahan dia panggil. Dia himpun. Di antara menyabit Ibn Abbas dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata hak Ibn Abbas kata lihat, ya betul. Hak Siti Aisyah kata tak lihat, betul. Betul kedua-dua. Betul. Macam mana lihat dengan tak lihat? Lihat betul tu iaitu hak Ibn Abbas kata lihat, iaitu lihat bi fuadi, hak lihat dengan hati. Hak Nabi Siti Aisyah, Nabi tak lihat dengan mata. Kedua-dua betul. Itu orang ulama ahli sunnah di dalam kitab-kitab Melayu, di dalam setengah kitab Arab buat begitu. Tapi Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia memutus as-sahihu, yang sahih annahu la yarahu. Yang betulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Yang betul, Imam Ghazali kata as-sahih, yang betul. Itulah nisbah hujah, nisbah dalil. Tak ada di sana dalil daripada hadis yang sahih yang menunjuk di atas Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi, ataupun menunjuk di atas bahawa sungguhnya Nabi lihat Allah pada malam Mi'raj. Tak ada hadis sahih, malaikat hadis yang meriwayat oleh Imam Bukhari melalui seorang daripada perawi syarik, yang ulama kita tolak riwayat syarik tu. Dia riwayat menyalahi dengan orang thiqah yang lain. Orang lain riwayat dari Bukhari hadis Isra' Mi'raj lain daripada riwayat syarik, tidak sebut pun Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat syarik, dia riwayat kata Nabi lihat Allah,
dengan riwayat ning lah orang duk kata yang disabit kata dengan sebab ada di dalam Bukhari kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riwayat syarih itu riwayat yang tidak sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dia kata satu daripada dia panggil tambahan yang mustabsya' yang huduh yang keji sangat tambahan daripada riwayat syarih. Itulah yang saya isyarat kata kita kena mendalami tengok bahasan ulama yang muhaqqiqin. Ulama yang tahqiq. Kalau kita tengok dalam kitab kita orang Melayu dia tak tulis lagu tu sebab tak padan dengan tahap kita orang Melayu. Dia untuk nak menyampai kita orang awam je. Bila kitab hak besar lagi kalau kitab Melayu hak besar dia ada bercakap lah. Kitab kecil-kecil ni yang untuk kita untuk orang awam aja. Mana untuk orang awamnya kita ambil hak Imam Ghazali lah. Imam Ghazali kata as-sahih yang betul Nabi tidak lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Itu yang betul. Yang menyabit tu kerana hadis Bukhari tapi kita kena tahu hadis Bukhari ni satu tu kah? Itu kita kena tahu. Hadis Bukhari riwayat kata melihat zat Allah tu satu. Tak, hadis Bukhari dia ada beberapa riwayat. Tentang Isra' Mi'raj itu bukan satu. Ada banyak riwayat. Ada riwayat satu daripadanya panggil seorang perawi nama Syarik. Ni riwayat ni Tuhan bergerak, Tuhan duduk di tempat dia. Ni hak tempat musyabbihah pakai. Sebab tu saya kata orang ahli sunnah dia cantum habis hadis bertali dengan ini, dia mari cantum tengok. Hak mana perawi dia sahih, hak mana perawi tak boleh pakai. Hak ni kena tolak, hak ni kena buang, hak ni kena taruh, kena simpan, hak ni kena himpun. Hak tu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Hak tu kelah-kelah orang-orang ahli ilmu kena tahulah. Kelah orang hak tak siapa tu dia pening sikitlah. Pening bila mari sini aku pening. Serabut aku tak nak bahas. Siapa kelas ni? Bila kalau tak ada keadaan perang saya pun tak ada nak, tapi di dalam keadaan perang tak boleh. Kita kena usaha kena wisapa sini. Tak sapa sini ya tak sudah. Sebab apa? Seteru kita yang nak kepada ni hadis. Apa kita nak pergi macam mana? Boleh. Tok Syekh Ahmad nak lawan dengan hadis. Dia kata kita tak apa Syekh Ahmad kita kagum sangat-sangat, tapi bila di tempat perang dia kata Tok Syekh Ahmad nak lawan dengan Rasulullah. Misalnya. Kalau kita nak jawab tu, benar Tok Syekh Ahmad. Kita tak ada akal dah kita. Kalau. Sebab tu kita kena tahu status hadis tu. Ya. Hadis memang hadis. Tetapi mungkin kena tahu hadis ni status dia setara mana? Peringkat dia setara mana? Berapa hadis bertalian dengan ni? Siapa riwayat lapar kata Allah duduk di tempat dia? Siapa perawi dia? Tu baru dia panggil siapa kepada tempat perang sungguh. Begitulah lebih kurang nampaknya tilik pada masa tu jauh dah kita ni. Bagi saya tak apa lagi baru 10 dah. Mesin ni sebelah dah. Begitulah lebih kurang sebanyak terima kasih di atas sambut kehadiran saya dan sama-samalah kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita apa yang kita duk gelak-gelak. Minta Allah ajar kepada kita apa yang kita jahil. Minta Allah memberi manfaat kepada kita dengan apa yang dia ajar kita. Dan minta Allah memberi ingat apa yang diberi kita terlupa. Dan minta Allah menjadikan kita daripada ulama al-amilin. Dan minta Allah menjadikan kita daripada orang al-faizin an-najihin fid darain amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.